Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV dan ini persembahan yang telah dilakukan oleh sahabat FC lah sewaktu menentang Buriram pada perlawanan tersebut, dan ini kita lebih menyentuh kepada player dan juga tactical, di mana pada video sebelum ni yang lebih kepada overall untuk perlawanan tersebut. So untuk video tu aku sudah cakap apa yang aku cakap. So aku sudah luahkan apa yang aku luahkan, dan aku suka untuk sambutan yang telah diberikan kepada video tersebut, di mana terdapat pelbagai reaksi dan juga pendapat lah untuk video tu. Dan aku ini adalah tujuan kenapa aku build SRTV inilah, kerana aku memberikan ruang untuk anda memberikan pendapat anda, although ianya tidak sama dengan pendapat aku, tapi aku still respect dan juga berpuas hati dengan apa yang anda berikan. Cuma again, kita dengan pendapat kita, anda dengan pendapat anda, walaupun kita tidak bersetuju. Cuma apa yang aku suka di sini adalah semangat kita terhadap pasukan Sabah FC ni lah. Despite everything pun kita masih menaruh kepercayaan untuk skuad Sabah FC ni, guys. So aku ingin bercerita mengenai informasi ketidakadaan beberapa pemain di atas padang, cara meletakkan pemain di atas padang, persembahan pemain di atas padang, dan juga beberapa shout out yang aku perlu berikan juga lah kepada pemain Sabah FC ni, dan of course berkongsi mengenai beberapa statement yang dikeluarkan oleh Arthur Linus hasil daripada interview yang telah dilakukan oleh beliau. Kali ini aku petik daripada perkongsian yang dilakukan oleh My Metro dan juga Nabalu News. Ini baru macam aku suka kalau barang ni perkongsian ni daripada local kita punya news. So at least kita boleh bagi tahu yang diorang ni wujud lah. So satunya adalah Nabalu News. Kamu boleh Google diorang lah. So aku mulakan dengan tactical yang diberikan oleh, ini yang aku dah pasti juga, Arthur Linus ataupun Stano, kerana dua-dua pemain, dua-dua coach berada di tepi padang technical area. Tapi apabila interview aku nampaknya lebih kepada, untuk yang ni lebih kepada Arthur Linus. So starting 11 untuk Sabah FC lebih kurang begini, guys, berdasarkan gambar yang telah diberikan dan juga perlawanan tersebut, di mana Daniel Ting Pelicanos telah diberi tanggungjawab untuk berada di center back Sabah FC. Darren Lock terus berada di bahagian kanan seperti mana Kasuka, dan Sifu kali ini telah diharikan kepada bahagian sebelah kiri. Aku tidak tahu kenapa Kumaran tidak diturunkan pada perlawanan ini. Tidak ada dikatakan mengenai status kecergasan beliau, tapi untuk dua pemain utama kita di center back, iaitu Gaby dan juga Dom, tidak diturunkan. Ini adalah statement daripada Alto, adalah kerana tidak mempunyai kecergasan ataupun fitness yang sepatutnya, yang beliau inginkan sebelum menuju ke perlawanan ini, memaksa beliau untuk meletakkan Daniel Ting dan juga Pelicanos di dalam central defender area. Ini kalau kita tengok daripada transfermarkt.com, Pelicanos dan Daniel Ting berada di center back ni bukan asing untuk mereka, cuma ini bukan merupakan main position untuk mereka, dan ianya merupakan gandingan baru di antara ketiga-tiga pemain tersebut, dan ianya memberi impact yang cukup besar untuk Sabah FC lah. Memang ketara apa yang telah terjadi dan hasil daripada perlawanan ni, di mana 8 gol telah dilepaskan oleh kerana terpaksa menurunkan 3 kombinasi pemain tersebut ni. Dan ini adalah merupakan salah satu sebab juga lah aku rasa kenapa berlakunya beberapa kesilapan dan juga ketidaksefahaman, dan juga of course positioning of the player sewaktu kita bertahan, membuatkan banyak ruang di dalam kotak di Sabah FC, dan juga banyak kesilapan dan juga man marking yang tidak dilakukan sepatutnya oleh mereka pada perlawanan ini, memaksa beberapa pemain daripada bahagian midfield kita terpaksa turun ke bawah untuk membantu dan juga membantutkan pergerakan Sabah FC lah untuk merencana sesuatu pada perlawanan ni. Jadi basically daripada hasil pemerhatian aku, especially untuk di penghujung separuh masa kedua tu, aku sudah tidak dapat memerhatikan betul-betul. Paksa aku macam buat kerja, lepas tu tengok sekejap. So aku tidak, mungkin ada banyak benda-benda yang aku termiss lah, yang tidak termasuk di dalam video ni. Jadi seperti mana anda katakan, memang benar. Ini sekali lagi bukan aku menyalahkan pemain Sabah FC. Aku telah nyatakan pada video sebelum ni juga, di mana aku tidak menyalahkan 100% persembahan yang diberikan oleh pemain Sabah FC pada perlawanan ni. Aku akan beritahu kenapa pada video tersebut, pada video ni. Tapi again, reason dia actually memang sudah aku katakan lah pada video-video sebelum ni kenapa semua ini terjadi. Jadi the way of Sabah FC bermain ni memang kena akui
positioning of each player di atas padang agak berterabur. Satu, lepas tu cara passingan, the way diorang anticipate game, the way diorang create chances tu untuk menggerakkan bola tu memang tidak ketara lah, memang tidak nampak sangat lah pada perlawanan ini dan tidak mampu dilakukan. Dan of course satu lagi adalah mereka tidak berjaya mengikuti tempo permainan yang diberikan oleh Buriram United pada perlawanan ni. So ini di atas semua benda yang aku sebutkan tadi tu, paling utama sebenarnya lah ketara di sini adalah fitness player Sabah FC memang tidak berada di tahap yang kita inginkan pada perlawanan ni. Berani aku katakan even pada separuh masa pertama pun nampak sangat ada few play kita sudah start tercungap-cungap lah untuk mengejar tempo yang diberikan oleh Buriram pada perlawanan ni. So ini guys, bukan aku mengatakan pemain kita tidak cukup bagus. Ini pun aku telah ulang pada video sebelum ni. Aku sebenarnya percaya tim ni boleh melakukan, especially sekiranya lagi lah starting 11 semua pemain utama kita dapat diturunkan pada perlawanan ni, kita boleh memberi persaingan yang sebaiknya pada perlawanan ni. Satu, sekiranya pemain utama kita diturunkan pada perlawanan ni dan mereka berada di tahap kecergasan, fitness, match sharpness dan juga match preparation yang sepatutnya sebelum menuju perlawanan ini dimiliki oleh mereka. Aku yakin perlawanan ini tidak akan berakhir dengan 8-2. Aku tidak mengatakan kita akan menang pada perlawanan ini, di mana aku sendiri menganggarkan kita akan tewas 2-0. Itu anggaran aku. Kita tewas tapi 2-0. So maksudnya aku menerima kekalahan. The worst I can take is 5-0 lah, ataupun mungkin 5-2. Gol Hazard, gol Story masih akan berlaku. Itu aku boleh terima. Tapi 8-2 adalah merupakan satu persembahan dan juga gol yang aku rasa out of the world. Tapi again, aku mengatakan di sini adalah kerana persiapan yang diberikan kepada pemain kita tidak cukup rapi, membuatkan mereka tidak mampu untuk memberikan aksi yang sebaiknya. Jadi aku merasakan kesian untuk mereka lah. Aku yakin diorang ni mau memberi persembahan yang sebaik-baiknya pada perlawanan ni. Dan mereka yakin untuk boleh mampu memberikan aksi dan juga menentang Buriram ni, tapi mereka tidak dibekalkan dengan apa yang sepatutnya sekali lagi sebelum menuju perlawanan ni. Dan ini telah dikatakan sendiri oleh Coach Alto Linus lah. Okay, so maksudnya bukan cakap kosong aku berikan kepada kamu ni, di mana Alto Linus sendiri mengatakan yang sebaik-baiknya, tapi ini dia lebih kepada cakap gitulah, kita memerlukan at least 3 ke 4. Bukan aku cakap, atau Linus cakap, kita at least memerlukan 3 ke 4 perlawanan membuatkan kita betul-betul cukup bersedia untuk ke perlawanan saingan Liga Super. Okay, so aku mengatakan di sini Buriram adalah merupakan klub yang terbaik di saingan bola sepak tempatan mereka, dan sekiranya Buriram berada di saingan Liga Super, mereka adalah tentangan JDT. So imagine Buriram berada di saingan Liga Super. So untuk kita bersedia bersaing di saingan Liga Super, menentang JDT, menentang Buriram, at least kita memerlukan 3 atau 4 perlawanan persahabatan lagi sebelum menuju ke saingan Liga Super. So begitu jugalah perlawanan sebelum menuju Buriram ni. Dan again, ini bukan quote dari aku, ini adalah quote yang dikatakan oleh Alto Linus, dan ini aku katakan balik pada video sebelum ni. Kita memerlukan banyak lagi perlawanan, at least aku setuju, aku sendiri mengatakan begitu juga, at least 3 ke 4 perlawanan sebelum menuju menentang pasukan Buriram ni lah. That's why kenapa aku katakan sekali lagi, aku macam tidak menyalahkan pemain di atas persembahan ini, tapi aku lebih menyalahkan tentang preparation Sabah FC lah. Mereka tidak, sekali lagi, mereka tidak dibekalkan dengan bantuan yang sebaik-baiknya sebelum menuju ke saingan Liga Super. So untuk Dominic dan juga Gaby, aku mengharapkan mereka sembuh secepat yang bagus sebelum menuju ke perlawanan persahabatan yang seterusnya. Kerana untuk perlawanan persahabatan yang seterusnya, aku quote juga daripada statement ni, memang Sabah FC tengah mengatur beberapa siri perlawanan lagi sebelum menuju ke saingan Liga Super. Buat masa ini kita tidak tahu apakah bentuk perlawanan, apakah tim-tim tersebut, tapi aku menganggarkan di sini SMJ Cup lah. Aku mengharapkan tradisi SMJ Cup tu diteruskan. So ditanya juga mengenai Dean Pelicanos, Jenningham dan juga Aidin ni terhadap Alto, adakah beliau berpuas hati dengan persembahan mereka?
Alto menyatakan gandingan mereka cukup bagus, tapi again mereka perlu masih lagi memerlukan masa lah untuk menyesuaikan diri dengan corak permainan Sabah FC. Tapi daripada perlawanan ni, aku tidak mengatakan Pelicanos dan juga Ingham dan juga Aidin mempunyai persembahan yang terbaik. Tidak, mereka pun adalah antara individu yang terlibat dalam bolos 8 tersebut. Tapi again kita faham kerana Dean Pelicanos tidak berada di posisi yang sepatutnya. Dan Ingham ni, aku ada mix and match sedikit feeling aku lah mengenai persembahan dia. Aku nampak dia bagus, dalam masa yang sama aku nampak dia juga tidak begitu bagus. Tapi yang aku nampakkan di sini, yang aku ketara sini adalah dia punya work rate dia cukup bagus. Dan seperti mana aku katakan, aku menganggarkan dia mempunyai attacking minded way of play, dan itu yang telah diberikan oleh beliau, dan aku mengharapkan dapat diteruskanlah cara permainan beliau ni. Untuk Aidin pula guys, aku tidak rate dia untuk perlawanan ni. Bukan aku salahkan dia, tapi ini adalah kerana tidak ada servis yang diberikan kepada Aidin pada perlawanan ni, membuatkan beliau tidak dapat gol yang sepatutnya beliau miliki. Ada a few chances lah untuk beliau juga, tapi ianya tidak cukup baik untuk beliau sempurnakan peluang tersebut untuk menterjemahkan benda itu kepada gol. So itu untuk 3 pemain import kita ni lah. Jadi selain daripada tu, antara benda yang aku sentuh di sini adalah shout out untuk Stu dan juga Azhar Haras. Stu, seperti mana aku katakan pada perkongsian sebelum ni, Stu akan memberi impact untuk Sabah FC kerana aku yakin dia mampu untuk melakukan sesuatu. Terbukti jugalah pada beberapa perlawanan terakhir saingan Liga Super, dan sekali lagi dia telah menunjukkan kenapa beliau ni antara pemain yang perlu diberi perhatian di saingan Liga Super, kerana sekali lagi telah membantu Sabah untuk menjaringkan gol pada perlawanan ni, dan gol yang beliau jaringkan tu adalah memang bilang orang signature dia lah. Memang itulah, kalau Stu saja memang terbayang sudah kita macam mana gol Stu. So it's good thing for him, dan aku berterima kasih kepada beliau. Dan second shout out yang aku berikan di sini adalah Azhar Haras. 2 perlawanan persahabatan, 2 tim berbeza, tapi masih lagi mampu untuk menjaringkan gol. Umpanan yang dilakukan oleh Jafri terhadap beliau tu memang bagi aku cukup cantik. Vision yang dimiliki oleh Jafri pada perlawanan ni harus dipuji juga, kerana berjaya melihat dan juga memberikan ruang menghantar bola dan cukup bagus untuk Hazard. Dua Hazard menjaringkan gol juga pada perlawanan ni bagi aku cukup pure striker punya style lah. Cukup kompos pada perlawanan ni. Aku nak pasti kenapa, mungkin dia tahu perlawanan ni perlawanan persahabatan, jadi dia tidak ada stres ataupun beban lah yang dimiliki oleh beliau. Meletakkan kaki cukup bagus, pengaturan step yang cukup bagus, sempat menilik kedudukan penjaga gol sebelum menolak bola masuk ke dalam gawang. So body shape dia, the way dia fikir sebelum melakukan tendangan tu, memang bagi aku cukup bagus, memang cukup dipuji lah. Itu yang aku boleh katakan. Hazard Haras, pemain pelapis. So aku ingin bercerita mengenai pemain pelapis sekarang ni, di mana mereka telah dimasukkan pada separuh masa kedua. Cukup ketat dari segi fizikal lah, itu boleh aku katakan lah. Nampak terus kecil pemain Sabah FC jika dibandingkan dengan pemain Buriram apabila mereka dimasukkan. Membuatkan di sini kekangan untuk mengekang gerakan pemain Buriram tu macam agak sukar untuk dilakukan, dan ini adalah antara reason kenapa beberapa gol terakhir berjaya dilakukan oleh mereka lah. So bercerita mengenai pelapis Sabah FC ni, walau macam mana pun aku tetap mengharapkan mereka diberikan minit yang sebaik-baiknya agar mereka lebih expose tentang saingan yang mempunyai intensity level yang cukup tinggi. Tapi dengan cara persembahan yang telah mereka berikan ni, aku rasakan mereka perlu diintroduce slowly lah ke dalam skuad Sabah FC, di mana peluang mereka beraksi itu diberikan apabila kita menentang pasukan yang berada tidak setinggi macam JDT, Selangor, Terengganu, Kuching City, lebih kurang macam itulah. So jika kita merasakan perlawanan itu intensity dia rendah dan kita memiliki chances yang cukup bagus untuk menang, di situ kita patut introduce pemain tersebut dan slowly diberikan peluang lah kepada perlawanan yang seterusnya yang mempunyai intensity yang cukup tinggi. Aku mengharapkan mereka
mampu untuk membolosi maksud aku tu go through lah senior squad ni agar mereka menjadi pelapis untuk Sabah FC dan seterusnya mereka memperbaiki persembahan mereka. Tapi yang paling penting untuk aku pada mereka ni, sekiranya diberi peluang, guna peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. So satu lagi mengenai kecergasan ni, Alto sendiri juga mengakui, di mana aku baca sini, Alto turut mengakui tahap kecergasan pemain Sabah FC belum berada di tahap optimum. Memenangkan, ini aku sentuh sekali lagi ya. Ini aku sentuh di video yang sebelum ni, di mana kenapa kita tewas pada perlawanan ni adalah kerana memandangkan Sabah FC hanya sempat mengadakan satu perlawanan persahabatan sebelum menentang Kasuka FC. Itu adalah reason utama kenapa aku katakan Sabah FC tidak patut menentang Buriram ni tanpa ada beberapa siri perlawanan sebelumnya untuk memberikan bekalan yang terbaik untuk Sabah FC agar kita tidak mendapat result yang kita lihatlah pada perlawanan ni. So again, aku bukan cakap kosong untuk persiapan Sabah FC ni. Alto sendiri mengakui yang Sabah FC ni belum cukup sedia. So di sini ada dikatakan juga akan ada beberapa siri perlawanan persahabatan lagi seperti aku katakan di awal video ni, dan aku mengharapkan benda itu terjadilah. So okay guys, itu adalah perkongsian aku. Bagaimana pula pendapat anda mengenai semua benda yang telah aku kongsikan pada video ni? Sila letakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Panjang video ni ya, 16 minit pasal terlalu banyak benda ingin aku rungkaikan. Jadi bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.